Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada penonton-penonton MPP Instagram MPP UiTM Shah Alam. So jadi pada petang ini sebentar lagi kita akan ada bual santai bersama Vice Chancellor kita, iaitu Profesor Emeritus Datuk Engineer Dr. Muhammad Azhar Kasim. Yang kita akan bincang sedikitlah beberapa isu yang hangat dalam kalangan pelajar UiTM. Jadi mungkin pada mereka, bahkan anda-anda semua yang dah melihat yang dah hadir dekat live ni, boleh ajak kawan-kawan anda sama-sama untuk kita tonton live ini, untuk kita dengar sendiri daripada penjelasan dan juga daripada kata-kata daripada Vice Chancellor kita. Jadi sebelum tu saya nak buat pin sekejap kita buat tajuk sekejap. Jadi mungkin anda semua boleh sampai-sampai kepada kawan anda untuk kita sama-sama nonton live ini yang akan langsung dalam pukul 4 lagi, tak lama lagi. Kita tengah tunggu kesediaan Datuk VC. Untuk kita, bila Datuk VC ada, kita akan mulalah start live kita. Jadi kepada yang baru sampai, baru join Instagram ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebab join pada petang ini. Okey, sebentar saja lagi, kita boleh tunggu sebentar. Okey, Datuk VC dah pun ni, kita sediaan kejap. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Aku dah tengah ni, kita tengah tunggu daripada ni nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Datuk yang bahagia Datuk. Datuk boleh dengar saya, Datuk? Dengar. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah para penonton dan untuk yang bahagia Datuk, pada petang ini bersama saya live ketika ini di Instagram MPP UiTM Shah Alam. Kita nak berbual santai sedikit terbawakan khas orang yang begitu penting dalam UiTM, iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Engineer Dr. Muhammad Azhar Kasim, Naib Chancellor Universiti Teknologi Marang. Jadi yang berbahagia Datuk dan penonton sekalian, sebelum kita teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Izzat. Datuk boleh panggil saya Izzat sahaja. Izzat, ya. Saya merupakan MPP UiTM Shah Alam daripada Fakulti Perubatan. Baiklah Datuk, untuk permulaan ni Datuk, saya kira ramai nak tahu kan, bagaimana agaknya keadaan dan khabar Datuk ketika PKP ini? Macam mana keadaan saya? Ya, apa khabar Datuk? Baik. Yalah, kita masa PKP ni kita banyak memikirkan bagaimana kita nak jalankan universiti, gerakkan universiti dan pastikan pengajaran pembelajaran berjalan di masa samping kita menjaga kewajikan pelajar dan pastikan segala SOP MKN dan Kementerian Kesihatan tu dipatuhi oleh semua orang. Itu antara perkara yang menjadi tumpuan kami. Dan dari masa ke semasa kita akan berkomunikasi dengan staf dan pelajar tentang perkembangan terbaru yang seperti mana yang di-announce oleh Yang Berhormat PM dan Menteri-Menteri Kanan dan sebagainya. Ya. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh cakap sikit khabar Datuk, mungkin Datuk sihat ke, ada masalah kesihatan ke? Tak ada masalah, saya sihat sepanjang PKP ini, saya sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Datuk. Saya harap Datuk sentiasa terus dalam keadaan sihat dan juga semua warga UiTM juga terus dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jadi Datuk, pertama sekali saya ingin terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan sedikit masa pada petang ini. Yalah, saya tahu Datuk ni mungkin busy, sibuk dengan usaha pentadbiran, tapi masih lagi untuk memenuhi permintaan daripada FPP untuk adakan bual santai pada petang ini. Jadi Datuk, pada petang ini kita akan membicarakan beberapa isu yang saya rasa sedang hangat diperkatakan oleh para pelajar UiTM Shah Alam. Bukan sahaja para pelajar UiTM, tapi juga pelajar universiti lain juga menghadapi perkara yang sama, iaitu isu perubahan dalam pembelajaran di universiti ketika krisis COVID-19 ini.
Ya. Jadi seperti mana kita tahu, Datuk VC, UiTM telah pun memilih untuk melaksana pembelajaran di atas talian. Dan perkara ini telah pun berlangsung saya rasa lebih kurang dalam 2 bulan. Namun begitu Datuk, masih ada lagi pelajar di luar sana yang telah bertanya kepada FEP sendiri dan juga bertanya kepada di media sosial, kenapa agaknya UiTM mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran di atas talian. Dan kenapa, ada juga soalan yang tanya, kenapa UiTM tak tangguh atau extend sahaja semester kali ini? Jadi mungkin kita boleh dengar sendiri penjelasan daripada Datuk, apakah faktor yang menyebabkan pihak pentadbiran UiTM mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran di atas talian. Silakan Datuk. Okey, pertama saya perlu jelaskan satu perkara. Sebelum kita mengambil pendekatan pembelajaran secara talian ni, kita buat survey. Daripada survey pelajar tu kita dapati tak semua, hampir lebih 60% yang connected, ada connectivity kepada internet, dan yang lain tu ada masalah dan sedikit dan sebagainya. Jadi pendekatan yang kita ambil bukannya sepenuhnya atas talian, tapi kita mengambil apa yang dipanggil sebagai ODL, Open and Distance Learning. Sebab ini kita buat keputusan untuk proceed dengan ODL ni kerana kita ada 3 sebab. Satu, kita nampak pandemik COVID-19 ni bukan satu yang akan berlaku dalam masa yang akan hilang dalam masa yang singkat. Dia mungkin berpanjangan, dan pakar-pakar pun dah sebut macam tu kan, sampai orang menyebut ke setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Jadi itu kita mengambil kira pandangan itu. Dan keduanya, kita sendiri ada pengalaman sebenarnya dalam melaksanakan ODL ni melalui EPJJ, iaitu melalui institut sekarang ni yang kita dulu INET, tapi kita dah ubah namanya kepada ISEP, Institute of Continuing Education. Kita ada 12,000 lebih pelajar yang melakukan EPJJ, maknanya distance learning secara elektronik. Dan ketiganya, kenapa kita decide untuk proceed dengan ODL dan tidak mengambil pendekatan tangguh semester dan sebagainya. Kerana kita ni sebuah universiti mega, pelajar kita ramai. Sebagai contoh, yang akan masuk menyertai UiTM tahun ini saja 55,000 pelajar. Jadi kalau kita tangguh semester, maknanya pelajar yang semasa ni akan ada lagi di semester akan datang, dan di masa yang sama pelajar baru akan masuk. Jadi kita punya facilities tidak, logistik kita tidak boleh tampung dengan pelajar ni. Jadi this year 55,000 has sebagaimana yang kita tahu akan keluar, dan lebih kurang 55,000 akan masuk. Jadi itu antara 3 sebab lah kenapa kita tidak decide to proceed. Lagipun kita melihat kita perlukan masa, sebab kalau selama ni EPJJ ni hanya sebahagian pensyarah je terlibat. Tapi bila kita mengambil ODL ni secara meluas, ini kita perlukan masa untuk beri bimbingan pada pensyarah dan sebagainya. Jadi kita mahu that lead time tu. Untuk kalau kita tangguh misalnya semester, ataupun kita tangguh semester bermula, maknanya kalau lewat pun kita lewatkan, contohnya kita tangguh ke Julai. Okey, tak apa, kita dah ada. Mungkin line di Datuk VC agak slow sikit. Hello, Assalamualaikum Datuk. Maaf, tadi ada orang call pula. Tak apa, biasa tu. Okey. Jadi kalau kita delay, kita akan rugi masa lah. Sebab misalnya universiti yang delay kata masuk Julai dan sebagainya. Tiba dia masuk Julai, kena buat. Tak boleh face to face, kena buat juga online. Jadi kita berpendapat lebih baik kita mula awal, so that kita ada masa, dan untuk kita buat persiapan dan sebagainya untuk melaksanakan ODL. Jadi itu antara sebabnya. Yeah. Jadi Datuk, tadi Datuk ada katakan yang bahawa UiTM sebenarnya ada pengalaman dalam melaksanakan online distance learning ini. Yeah. Jadi nak tahulah sedikit kan sebenarnya,
UiTM ni sebenarnya melakukan ODL ni kerana terpaksa ataupun memang UiTM ni bersedia untuk melaksanakan ODL ni secara menyeluruh tanpa menyebabkan adanya pelajar yang terfikir dalam pelajaran. Mungkin Datuk boleh bagi pendapat sikit. Ya. Pandemik COVID-19 ni dia memaksa semua orang, ya, bukannya UiTM saja, semua universiti dalam negara, di luar negara, di dunia terpaksa mengambil pendekatan ini. Jadi memang kita dalam perancangan kita akan menggunakan teknologi sedikit demi sedikit dari masa ke semasa dalam pembelajaran. Kita bercakap banyak pasal IR 4.0, Industry Revolution 4.0 dan sebagainya. Itu penggunaan teknologi, digitalization. Tapi apa yang berlaku dengan COVID-19 ni, dia telah memaksa kita adopt perkara ni lebih awal. Jadi itu yang berlaku. Dan kita merasakan, kenapa kita ambil pendekatan ODL ni? Kita tahu pelajar kita ada di seluruh pelosok negara. Ada yang internet baik, ada yang tak ada tak connected pada internet dan sebagainya. Itu sebab kita mengambil pendekatan ODL. ODL ni, dia bukan saja online, dia mengambil kira pelbagai teknologi dan platform. Kita contohnya dah sebulan kita dah lalu ke perkara ni. Jenis ODL yang digunakan lebih kurang 10 oleh pensyarah kita. Nak pastikan setiap pelajar kita tidak ada tertinggal. Ya. Antaranya diambil aplikasi sidang video. Itu 14%, hampir 15% menggunakan aplikasi sidang video. Media atau social web, social media 14.8%. Ada yang menggunakan learning management system UiTM, UFuture dan sebagainya. Itu 13%. Ada yang menggunakan email, ada yang menggunakan live chat, ada yang menggunakan voice messaging, ada yang menggunakan telefon, teknologi yang dah lama ada. Ada yang menggunakan SMS, ada yang menggunakan post dan ada yang menggunakan radio. Radio pun ada, 2% menggunakan radio, post 5%. Sebab apa? Kita nak pastikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran ini sampai pada semua pelajar. Jadi itu, dan kalau katakan juga ada masih yang tidak dapat kita hubungi dan sebagainya, kita telah memanjangkan semester kita. Kalau selama ini 14 lazimnya 14 minggu, kita panjangkan pada 22 minggu dengan harapan maknanya dengan kalau mana masih ada lagi pelajar kita yang tidak ada masalah dari segi pembelajaran dan sebagainya, kita boleh buat remedial, langkah-langkah remedial untuk memastikan tidak ada sesiapa yang ketinggalan dan kita boleh menggunakan masa yang lebih panjang ini untuk pastikan pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan baik dan setiap pelajar dapat mengikuti lesson dengan baiklah. Jadi itu antara langkah-langkah yang kita dah ambil lah. Baiklah, jadi penonton, kita dah dengar pun kan daripada Datuk VC, sebenarnya UiTM telah pun bersedia sebenarnya kan. Walaupun ada kekurangan, tapi UiTM, saya yakin UiTM masih lagi mencuba sebagai upaya untuk memastikan pelajar-pelajar ini dapat melaksanakan pembelajaran mereka dalam keadaan yang terbaik. Jadi, Datuk VC, ada pendapat daripada student yang mengatakan bahawa belajar atas talian ni bagi kesusahan kepada pelajar. Dan diorang banyak cabaran yang perlu dilakukan. Jadi, pada pendapat VC, adakah pembelajaran di atas talian ini adalah satu cabaran yang boleh menyebabkan pembelajaran itu jadi lebih teruk, ataupun pembelajaran di atas talian ini boleh menjadi satu peluang yang terbaik untuk pelajar-pelajar meningkatkan tahap pelajaran mereka ke tahap satu yang lebih baik? Silakan. Saya lebih suka melihat dari sudut yang positif. Maknanya ia satu peluang sebenarnya. COVID-19 memberi kita banyak peluang dan ia memberi peluang kepada kita untuk menggunakan teknologi. Kita tahu teknologi boleh membantu kita, pelajar-pelajar kita dalam pembelajaran. Ini memang rata-rata sudah kajian menunjukkan yang penggunaan teknologi boleh membantu kan. Maknanya bukan dia, kita tahulah face to face ni memang sangat baiklah kan ya. It's nothing like learning face to face. Tapi teknologi juga boleh membantu dalam memastikan kita faham lebih baiklah. Jadi saya lebih suka melihat dari sudut itu. Ia satu peluang sebab contohnya kalau pensyarah rekod pengajaran yang dia bagi itu dalam video misalnya. Video tu boleh kita main bila-bila sesuai untuk kita mendengar semula dan sebagainya. Ya.
just like kalau dalam kelas pun kadang-kadang bila pensyarah tunjuk PowerPoint dan sebagainya kan kita ambil guna handphone, kita ambil gambar kan. So that memudahkan. Jadi samalah maknanya kalau menggunakan teknologi ini juga kita boleh orang kata apa, ulang kaji at our own sweet time. Ya. Dan kita dapati juga dengan online, pembelajaran secara online dan sebagainya, ia meningkatkan partisipasi. Sebab kita dapati pelajar contohnya kalau dalam kelas segan nak bertanya, nak kata tak tahu ke ataupun nak minta penjelasan lebih. Tapi secara online, pensyarah mengeletih pula, dia kata macam-macam soalan. Kadang-kadang dia kata komitmen sampai malam, dia kata. Sepanjang hari. Sebab pelajar-pelajar macam-macam tanya soalan itu, ini dan sebagainya, berdiskusi dan sebagainya. Jadi dia kata lebih memberatkan pada pensyarah lah, dia kata. Sebab partisipasi itu baik. Jadi saya rasa kalau kita lihat dari sudut positifnya, ia boleh, teknologi dan belajar secara online ni, dia boleh membantu kita dan kita boleh participate dan kita boleh berbincang dengan rakan kita secara online dan sebagainya kalau kita tak faham dan adakan perbincangan. Jadi saya rasa dia boleh membantu kita untuk memahami pelajaran kita dengan lebih baik lah. Dengar tu penonton, terutama pelajar UiTM, kita sentiasa ambil satu perkara tu dalam keadaan yang positif. Kalau kita sama negatif, memanglah tak boleh buat apa kan tu kan. Jadi itulah, kita kena sentiasa berpositif lah untuk masuk ke pelajaran kita tu dalam keadaan yang terbaik. Walaupun begini Datuk, ada juga pendapat yang berkatakan pembelajaran di atas talian ni menyebabkan mereka tidak mendapat ilmu pengetahuan dan skill yang secukupnya. Contohnya sekali ilmu pengetahuan tu bila kita belajar di online, mereka ada yang sedang pelajar ni tak boleh adapt kan. Mereka rasa susah untuk faham belajar ni, tak nampak secara live kan. Ada juga yang amali dan praktikal dilaksanakan di atas talian. Jadi life experience tu mereka tak dapat. Contoh itu saya lah, saya di Fakulti Perubatan dulu belajar kat hospital, tepi katil patient. Tapi sekarang ni terpaksa belajar tepi katil sendiri je. Jadi skill tu kurang dapat. Mungkin Datuk boleh berikan pendapat, adakah benar perkara ini memberi kesan pada pelajar ataupun hanya ini hanyalah satu mitos sahaja? Kita tahu yang setengah-setengah disiplin dan bidang mesti buat orang kata apa, amali, mesti buat secara masuk makmal, masuk studio. Kalau orang belajar masak kena pergi ke dapur dan sebagainya kan, kitchen. Jadi memang kita ambil kira dalam ODL kita ni. That's why kita ada, kalau di dalam perkeliling yang kita adakan, kita ada pengajaran 3A dan 3B tu ya. Maknanya kita bagi pelajar yang tidak mesti masuk makmal, mesti belajar secara praktikal dan sebagainya. Kita sedang dalam proses mohon kebenaran daripada DPT dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk membawa pelajar-pelajar ini, terutamanya yang tahun akhir, untuk pulang ke kampus. Ya. Jadi insya-Allah, I think dalam masa yang terdekat kita akan dengar perkara ini. Sebab kita tahu, tapi itu pun akan mengambil kira, kalau dibenarkan, maknanya kita akan mengambil kira semua SOP yang diminta oleh Kementerian Kesihatan itu akan dijaga, akan orang kata apa, kita akan beri perhatian dan laksanakan. Kerana tapi kita akan beri fokus kepada yang tahun akhir atau semester akhir saja. Yang mana yang lain belum tahun akhir, dia mungkin kita akan minta ambil subjek-subjek yang boleh dibuat online dulu. Mana yang praktikal tu kita letak di semester akan datang dan sebagainya. Jadi kita akan ambil pelbagai langkah untuk pastikan pelajar kita mana yang perlu praktikal, perlu amali, perlu masuk makmal, perlu masuk studio dan perlukan masuk kitchen dan sebagainya, akan dapat melakukan perkara tersebut. Kita tahu ini contohnya mereka yang mengambil pergigian, mana boleh belajar online je, kan? Perubatan sama juga, mana boleh belajar online je. Mana yang kena klinikal lah. Jadi kita akan kita dalam proses memohon kebenaran untuk bawa, tapi kita akan bawa
mereka yang tahun akhir dulu. Sebab kalau kita bawa semua masuk ke dalam, kita, the number is so big, kita bimbang akan wujud kluster baru. Dan sekarang ni pun kita tengok di mata dunia pengalaman-pengalaman, contoh di Perancis bila dia buka sekolah balik, 1 juta masuk sekolah, sudah ada sekarang kluster baru, kes-kes baru dan sebagainya. Jadi kita nak elak kalau ni berlaku, ya. Kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi itu yang kita kena ambil pelbagai langkah. Jadi memang kita tahu ada bidang-bidang yang mesti buat praktikal, mesti buat amali. Dan kita akan pastikan benda ni dilakukan ataupun dilaksanakan. Baiklah, pada pelajar UiTM, seperti mana yang Datuk Visi kata tadi, jangan risau. Sekarang ni saya yakin UiTM tengah merancang sebaik habis untuk pastikan anda-anda semua ni mendapat ilmu pengetahuan dan skill yang secukupnya daripada pihak universiti. Jadi Datuk Visi, jikalah dikatakan PKP ini dipanjangkan, maksudnya PKP ini mungkin sampai ke semester baru, adakah kemungkinan ODI ni akan diteruskan ataupun bagaimana? Ataupun UiTM ada perancangan lain? Okay, kita way forward ni memang selama ni pun kita memang tahu dan penggunaan teknologi dan pembelajaran atas talian ni suatu yang bakal datang lah, ataupun suatu yang akan wujud di universiti. Jadi sekalipun mungkin nanti COVID-19 has passed, which kita tak tahu bila, maknanya perancangan kita ialah kita akan menggunakan pendekatan blended learning, maknanya face to face campur dengan teknologi, ya. Penggunaan teknologi ini akan diteruskan di masa akan datang. Maknanya lebih banyak penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan berlaku di masa akan datang. Ini sesuatu yang kita kena terimalah, ya. Sebab kita tak mahu universiti dan higher education secara keseluruhan, ya, bila ada berlaku lagi krisis seumpama ini. Kita tahu contohnya virusnya, dia boleh mutate, ya. Jadi dia mutasi-mutasi ni kadang dia bukannya makin kurang dia punya kesannya, dia mungkin bila dia mutate ni dia lagi dahsyat dia punya kesan dan penangan dia, kan. Jadi kita harus bersedia untuk keadaan seumpama ini di masa akan datang. Jadi penggunaan that's why kita menggunakan peluang ni untuk adopt digitalization secara sepenuhnya, ya. Dan juga maknanya penggunaan teknologi dan pembelajaran itu sepenuhnya, ya, buat masa ini. Jadi saya boleh bayangkan, maknanya, dan pelajar mesti juga bayangkan di masa akan datang akan lebih banyak pendekatan seumpama ini akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita. Yang mana yang perlu amali, kita akan terus pastikan amali face to face semua itu akan terus berlaku. Ya. Baiklah, jadi seperti mana yang Datuk Visi kata, kita masa hadapan mungkin akan lebih banyak lagi pembelajaran menggunakan atas talian. Jadi saya rasa kiranya PKP ini menyebabkan kita menyediakan kita para pelajar ni untuk bersedia lebih awal, kan, untuk menghadapi digitalization dan kemajuan teknologi pada masa hadapan. Oleh bagi Datuk, kita tahu seperti yang Datuk kata, mungkin pada masa depan kita akan banyakkan lagi pengajaran di atas talian. Mungkin ada apa-apa bantuan ataupun daripada pihak pentadbiran UiTM untuk bantu pelajar-pelajar ni settle down ataupun belajar dalam atas talian ni. Ada tak apa-apa bantuan yang mungkin dirancang oleh UiTM? Okey, kita banyak langkah kita dah ambil. Antaranya itu ialah kita mapkan connectivity internet ni seluruh negara, kan. Dan kita beri maklumat ni kepada pensyarah supaya pensyarah dapat membantu pelajar, trace pelajar mana yang okey dengan internet, di mana yang sesuai dan sebagainya. Jadi itu satu langkah. Antara langkah lain yang kita telah akan pertimbangkan ni, mana-mana pelajar kita yang duduk di pedalaman tak ada akses pada internet, ialah kita sedang memikirkan dan merancang dan memohon kebenaran kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk bawa mereka ni kepada kampus kita yang terdekat supaya dia dapat ada akses internet. Itu antara langkah yang kita tengah fikirkan. Tapi ini perlukan kebenaran daripada pihak kerajaan lah. Dan begitu juga kita ada menyediakan sedikit bantuan kewangan, ya.
untuk para pelajar dengan untuk membeli data package yang sesuai. Kita tahu pelajar tentu banyak menggunakan akses pada internet, jadi ini akan jadi kalau ada bantuan sedikit daripada pembelian data package, ini akan memudahkan. Dan saya dipahamkan kerajaan juga sedang membuat perancangan untuk membantu pelajar dari sudut ni lah, untuk pastikan apapun maknanya di masa akan datang kita mesti bersedia untuk menghadapi suasana pembelajaran atas talian ni. Jadi ini saya pasti akan ada usaha di pihak universiti dan juga di pihak kerajaan sendiri untuk pastikan internet ini akan orang kata semua orang akan dapat akses pada internet. Dia macam api, air, dan internet ni dah macam wajib, macam api dan elektrik dengan air. Jadi mungkin ini akan berlaku di masa akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Kita doakanlah mungkin lepas ni internet tu tak ada masalah lagi lah bagi kita kan tu kan. Jadi Datuk, pelajar kegiatan ni ramai yang dah merindui untuk kembali ke kampus. Jadi mungkin Datuk boleh beritahu sikit agak-agaknya bila kita boleh dapat untuk kembali ke kampus? Ada tak dengar-dengar berita ke? Itulah kita sedang menunggu surat rasmi daripada KPT tentang kebenaran ini dan juga tentang SOP yang kita terpaksa ikuti dan sebagainya. Jadi kalau surat tu belum datang, jadi saya tak boleh nak orang kata secara rasmi kata ini, tapi mungkin kalau jadi pun mungkin daripada Julai onwards lah, mula daripada Julai dan sebagainya. Kalau ada kebenaran tu, tapi kita kena tunggulah. Maknanya pelajar harus menunggu announcement secara rasmi daripada pihak universiti bila boleh masuk. Jadi saya tak boleh kata pasti Julai ke atas, tapi kemungkinan kalau kita dapat kebenaran, it will be from July onwards. Jadi saya kiranya semuanya atas kebenaran daripada pihak kerajaan juga lah kan? Ya. Aku pun tunggu announcement rasmi lah. Tunggu announcement rasmi. Daripada pihak universiti. Baik. Okay. Baik Datuk Visi, kita ni nak tanya sikit lah dekat Datuk Visi kan. Atas talian ni mungkin Datuk Visi ada bagi sedikit tips atau nasihat pada para pelajar bagaimana agaknya mereka ni yang belum menyelesaikan diri boleh sesuaikan diri, yang mana yang dah sesuai nak mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran menggunakan atas talian ini. Silakan Datuk. Apa benda yang baru pun dia perlukan adjustment kan. Saya tahu bukan pelajar saja kena adjust, pensyarah pun kena adjust. Dulunya pensyarah tak pernah dengar aplikasi seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Sekarang ni atau WebEx sekarang ni semua dah tahu all this application yang digunakan online. Jadi saya rasa dia semua perlu orang kata harus belajar untuk menggunakan dan adapt terhadap teknologi ni. Saya rasa setiap pendekatan ini baik face to face dan ODL dan sebagainya ada pros and cons. Tapi saya nak sarankan pada pelajar untuk melihat dari sudut positif. Memang saya sendiri orang yang face to face. Saya suka face to face. Tetapi masa COVID-19 ni dan PKP ni, oleh kerana kita terpaksa buat semua online, mesyuarat online, seminar online. Tapi lama-lama dia dah jadi kebiasaan. Dan lama-lama kita rasa keseronokan di sana kan. Buat meeting online, seminar online, discussion online. Jadi I think once we get used to it, insyaAllah kebaikannya, kita akan lihat kebaikannya. Jadi look at the positive side of online and learning and ODL ini. Saya nak ceritakan banyak kebaikan dia tadi. Maknanya kita ada dengan pendekatan baru membentukkan teknologi ini, kita akan lebih banyak ada masa untuk perbincangan dalam kelas, memahami subjek yang kita ada. Sebab sepatutnya bila ada bahan pelajaran itu dah ada pada video.
sepatutnya kita boleh ulang kaji sebelum kita datang kelas, kan? Misalnya. Jadi bila datang kelas tu boleh kita tumpukan pada memahami apa yang kita di dalam nota kita, ataupun kita boleh bincang case study, kita boleh bincang problem untuk kita solve dan sebagainya. Jadi so ada kelebihan dari segi itulah. Dan kita boleh ulang kaji ikut kesesuaian kita, kan, untuk perkara tersebut. Jadi saya rasa elok lihat daripada sudut positif, dan memang this is the trend worldwide. Saya baru dapat dua hari lepas, Cambridge University, one of the top university dalam dunia, dia announce dia akan buat online learning sampai fall of 2021. Maknanya setahun akan datang. Itu Cambridge University, universiti yang ternama, universiti yang antara universiti terbaik dunia pun dah buat keputusan online learning sampai September, Oktober next year. Jadi saya rasa this is the trend, dan kita perlu lihat secara positif. Dan benda ni saya katakan tadi, teknologi atau cara baru ni, dia Allah bisa tegal biasa. Once you get used to it, insya-Allah kita akan lihat kebaikan dan kita rasa seronok pula dengan belajar menggunakan teknologi ni. So itulah nasihat saya, maknanya look at the positive side. Kalau kita fikir negatif je, kita takkan progress. Tapi kalau kita mengambil sikap positif, saya percaya kita boleh progress dan dapat manfaat sebaiknya. Dan mana yang perlu, saya katakan tadi, perlu amali, perlu face to face, insya-Allah kita akan pastikan perkara ini juga dapat dilaksanakan di masa akan datang. Okey. Insya-Allah. Jadi itu saja. Kita dengar. Jadi waktu itu kita nak beralih sikitlah daripada ODL ni, kan. Saya cakap ODL dia mungkin inilah betul warga UiTM nak tahu juga apa sumbangan UiTM masa PKP ini terhadap negara. Mungkin Dato' Visi ada sedikit macam mana saya tak tangkap tadi. Semula? Ni ada tak maklumat sedikit tentang apakah sumbangan UiTM terhadap negara pada ketika ini, pada ketika krisis COVID-19 ini? Sumbangan. Banyak. So antaranya ialah kita tahu sepanjang PKP ini, fakulti, beberapa fakulti dan kampus telah menghasilkan inovasi seperti face shield, hand sanitizer, PPE yang kita telah sumbangkan pada beratus buah hospital di seluruh negara. Di samping itu, ada pakar-pakar kita juga terlibat dalam beberapa jawatankuasa di peringkat kementerian seperti Kementerian Sains dan Teknologi, memberi nasihat dalam ini. Dan juga kita ada melakukan kajian yang berkaitan dengan COVID juga, ya. Dan juga frontline kita punya hospital, dan kita punya juga terlibat dalam membuat testing COVID-19 ini. Dan kita juga ada antaranya ialah ada staff-staff yang volunteer jadi frontline staff di hospital dan sebagainya. Jadi itulah saya rasa antara sumbangan kita. Dan ada perkara baik telah timbul daripada inovasi yang kita hasilkan. Misalnya face shield ni, sebuah syarikat yang bernama Gaia Plus telah bekerjasama dengan UiTM untuk produce face shield ni pada kadar yang lebih banyak, yang untuk dijual dalam negara, dan bahkan mungkin nanti satu hari akan diekspor. Jadi itu, dan begitu juga ada minat daripada satu syarikat terhadap hand sanitizer yang dihasilkan oleh kampus UiTM Pulau Pinang, ya, untuk dikomersialkan. Jadi ini antara positif outcome lah daripada COVID ini, ya. Jadi mungkin itulah antara semangat kita lah, ya. Jadi kalau untuk pengetahuan, itulah sedikit sumbangan UiTM. UiTM ni bukan sahaja kita kata sibuk nak menguruskan pelajar, tapi selepas sama masih lagi berkesempatan untuk menolong negara kita menghadapi krisis COVID-19 ini. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada UiTM. Jadi Dato' Visi,
Ada satu lagi inilah isu yang kita baru dapat dan ketika ni iaitu baru semalam. Kalau Datuk Viti boleh sharekan sedikit pandangan Datuk Viti tentang isu college, di mana pelajar diminta untuk membayar RM7.50 satu hari selama 22 hari yang menjadikan jumlahnya RM165 untuk flat rate. Maksudnya setiap bilik, walaupun kita tahu bilik di UiTM ni berbeza, ada 2, ada 4, ada 3 kan, 2 bilik seorang, 3 bilik seorang, 4 bilik seorang, tapi dikenakan flat rate RM7.50 untuk semua orang. Jadi mungkin Datuk VC boleh jelaskan kenapa UiTM ambil keputusan sebegitu berbanding kita kekalkan harga yang sebelum ini. Oh, yang ni saya tak boleh jawab. Saya kena semak dengan CHP. Sebab saya ingat saya memang ikut rate yang ada tu. Tapi keputusan ni saya kena semak. Saya tak boleh nak jawab secara spontan. Tapi takut saya beri jawapan yang salah. Tapi saya akan semak dan mungkin jelaskan pada nanti MPP lah mana yang isu ni. Sebab kalau saya takut saya jawab, saya silap. So minta maaf. Tak apa Datuk, sebab ini pun mungkin isu baru sebab kita pun baru daripada pihak MPTC banyak dapat aduan daripada saya pun nak kena semak ke tu. Saya harap saya miss apa-apa. Mungkin lepas ni baiklah, kalau depan Datuk dah ada jawapan, Datuk boleh kita daripada MPTC lah untuk pengetahuan kepada pelajar akan sampai kepada pelajar semua kenapa mesti pengasi universiti buat begitu. Baik Datuk Visi, saya rasa kita pun dah hampir setengah jam kan. Mungkin saya nak buat ucapan sikit ni. Betul lah tu. Saya nak bagi satu visi. Mengucapkan seluruh pelajar kita yang ada mendengar ataupun yang berada di mana-mana lah, baik di rumah ataupun masih ada di kampus, dengan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri lah pada semua dan maaf lahir dan batin. Moga semua bergembira bersama dengan keluarga masing-masing beraya. Cuma stay safe. Amalkan social distancing, hand sanitizer, keluar pakai mask dan seboleh-bolehnya stay at home. Jangan pergi ke mana-mana. Kita tak mahu ada kluster baru di UiTM. Ada kluster baru. Baik. Mungkin Datuk kita boleh tanya sikit Datuk Ain, tahun ni raya kat mana Datuk? Saya di rumah saya lah kat Shah Alam ni. Saya tak ke mana-mana. Atau tak mana-mana lah. Okay lah. Jadi itu sahaja saya kiranya petang ini kita telah pun banyak dapat penjelasan daripada Datuk terutama tentang online digital learning. Saya mengharapkan para pelajar selepas ini boleh seperti mana Datuk Visi kata, berfikiran positif, ambil semua perkara secara positif supaya kita dapat bertindak dengan lebih rasional dan kita dapat memajukan diri kita pada masa hadapan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kita punya perkongsian pada petang ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Visi kerana sudi untuk meluangkan masa bersama saya pada petang ini, dan saya juga ingin bersama-sama untuk meminta maaf jika ada tersalah cakap sepanjang buat santai kita pada petang ini. Jadi untuk para penonton semua, stay safe, selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya, dan saya harapkan semua pelajar dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.